Tuan-puan yang dihormati, eloklah kiranya jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan penceramah kita pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Fatin Aliyah Fang Abdullah. Izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang Profesor Doktor. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sains Komputer dan Pendidikan dalam bidang fizik pada tahun 2003 di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Kemudian menamatkan pengajian master beliau pada tahun 2005 dalam bidang fizik juga di UTM. Profesor Doktor kemudiannya menyambung pengajian beliau dalam ijazah sarjana falsafah di University of Cambridge, United Kingdom pada tahun 2007 dan kemudiannya mendapat pengiktirafan sebagai pemegang ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang pendidikan pada tahun 2009 di University of Cambridge, United Kingdom. Antara jawatan utama yang disandang oleh Profesor Dr. Fatin ialah sebagai Fellow Centre of Engineering Education bermula dari tahun 2015 hingga sekarang dan juga sebagai Chair School of Education UTM bermula tahun 2020 sehingga sekarang. Jadi begitulah serba ringkas biodata penceramah kita pada hari ini. Maka dengan itu, tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Fatin Aliyah Fang Abdullah bagi menyampaikan perkongsian beliau dalam webinar petang ini dengan tajuk Pedagogi Generasi Z. Dipersilakan Prof. Prof, mikrofon Prof perlu di unmute. Okey. Okey. Okey, clear. Okey, masih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Masih Pak Erni di atas pengan tadi. Kita mulakan dengan bacaan dulu kot. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, masih semua yang dapat hadir pada petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih pada Kolej Matrikulasi Selangor di atas jemputan ini. Saya tak pasti saya kenal semua, tapi Cikgu Hanafi Jasman saya kenal. Kita satu kelas dulu di UTM, kelas master sama-sama. Saya tampak tu sebab nampak gambar kamera, yang lain tu saya tak sempat nak scroll. Jadi saya minta maaf sekiranya saya terlepas siapa-siapa. Tapi yang dimuliakan, yang berusaha Pak Erni selaku moderator, dan juga kira penganjur lah kot untuk webinar hari ini. Yang saya hormati, yang saya kasihi semua cikgu-cikgu pensyarah matrikulasi, doktor-doktor, tuan-tuan puan-puan yang dapat hadir pada petang ini. Saya tak pasti lepas makan tengah hari pasal Jumaat ni cikgu-cikgu semua okey ke? Tak panggil cikgu tak apa ke? Ke tak panggil tuan-tuan puan-puan ke? Panggil cikgu. Okey. Sampailah saya pun cikgu saya pun cikgu juga. Macam Puan Erni kata, saya sekarang ni menderajui lah sekolah pendidikan. Cikgu Hanafi dulu ni fakulti pendidikan dah jadi sekolah pendidikan. Kira saya macam dekan kecil lah kat situ, lebih kurang macam gitulah, untuk membantu membangunkan sekolah pendidikan dan melahirkan lagi ramai cikgu lah, insyaAllah. Itu kita punya kerja sekarang. Jadi hari ini, petang ini saya dimintalah untuk berkongsi sedikit tentang pedagogi generasi Z. Sebenarnya saya first terlibat dengan memberi webinar tentang topik ini adalah kerana Puan Bibi Aisyah daripada Bahagian Matrikulasi KPM minta saya untuk memberikan ceramah kepada sekumpulan pensyarah matrikulasi yang dijemput oleh KPM. Jadi selepas itu adalah jemputan daripada kolej. Jadi saya sebenarnya tidak memberikan apa-apa benda yang baharu berbanding dengan ceramah yang dulu. Jadi cuma saya diberitahu audiensnya berbeza dan saya suka audiens hari ini sebab saya bolehlah berinteraksi. Jadi kalau tuan-tuan puan ada soalan ke, ada respon ke, jangan segan, jangan malu, boleh type di chat. Okey. Ataupun siapa nak buka mic respon ke, tak ada masalah. Okey, kita dua hala. Okey. So jangan rasa terasing, panggil saya Fatin pun tak apa, jangan rasa terasing. Kita just message ataupun buka mic sembang-sembang pun boleh lah ya. Okey. Jadi tajuk yang diberi pedagogi generasi Z. Saya mulakanlah kot. Okey. Tuan-tuan respon, jangan risau. Ada apa-apa protokol.
Okay, kita kongsi-kongsi Saya bukannya pakar sangat tapi kita kongsi-kongsi sahaja. Alright. Okay, saya rasa tuan-puan pernah tengok benda Ana. Siapa pernah tengok benda Ala ni? Pernah tengok tak benda Ala ini? Tak pernah? Pernah. Apa benda tu? Apa dia? Telefon. Mana Telegram tadi? tu. Telegram dalam telefon sekarang. Telegram yang apps ke Telegram apa? Tapi dia tak ada nombor. tak Telefon. Telefon zaman dulu kan. Siapa sempat pakai? Ada sempat pakai tak? Ada siapa-siapa sempat pakai telefon ni tak? apalah. Dah pakai dah Tak pencet. sempat, saya muda lagi. Muda lagi, Masya Allah. Okay, muda. Okay. Okay. Tapi kalau yang this one pernah pakai? Pernah. Pernah. pakai. Yang ni Pernah, pakai selalu. Ini Itu sempat. sempat. Okay, tengok kita ni, zaman-zaman kita ni dulu, saya sempat pakai telefon begini. Telefon yang tadi yang kedua lah, yang pertama tak sempat. Zaman kita dulu, kita sangat banyak kesabaran, betul? Nak tekan ni, tunggu. Satu nombor, pusing, tunggu balik. Bukan boleh tahan pun, tak boleh tahan je. Tunggu, okay, pusing, pusing, lepas tu tunggu balik. Saya baru dapat dah nombor, dah lah 6 digit nak tekan. Tunggu lama. Nak call, mungkin nak dekat seminit untuk habiskan nombor and then tunggu disambungkan. Lepas tu tunggu diangkat. Zaman kita banyak kesabaran. Saya tak faham kenapa zaman dulu letak nombor kecemasan 999. 9 tu jauh nak pusing. 9, bukan 111 kan senang 111 tapi tekan 99. Itu zaman kita dululah. Okay. Kita dididik dengan kesabaran. Kalau zaman sekarang, inilah tuan-tuan puan anak-anak kita pakai ni. Ini ada lagi canggih kan. Ini tak payah nak pusing tunggu. Cari sekarang tak payah search pun. Tekan voice command, lepas tu terus bagi nama, terus keluar nama orang tu, terus tekan dan call. Tak ingat nombor pun tak apa. Itu zaman sekarang. Cikgu Azami kata zaman sudah berubah, betul? Okay. Zaman sudah berubah. Okay. Zaman dan teknologi seiring dalam kehidupan kita dah berubah. Apa signalnya? Apa signal yang diberikan dengan perubahan teknologi dan zaman ini? Ya. Manusia berubah. Manusia berubah. Berubah tak manusia? Yes. Cara hidup Cara hidup. Okay. Berubah. dan Kita dah belajar tua. pun berubah lah. Okay. Okay. Teknologi dah berubah. Betul? Telefon dah berubah lah. Ya. Apa dia? Teknologi. Teknologi. Cikgu Chong. Okay. Teknologi dah berubah. Cikgu, teknologi manusia berubah tak? Cikgu tadi kata manusia semakin tua, manusia telah berubah, berlaku evolusi. Okay. Okay. Kalau kita tengok kan, dalam tempoh yang agak singkat ini, telefon sudah berubah bentuk, berubah teknologi, berubah cara penggunaan dia. Nak tanya, dalam kelas kita masih sama tak? Masih kerusi meja, masih papan, masih menulis. Masih sama ke kita punya cara pengajaran? Kita punya bentuk susunan pembelajaran masih sama ke? Tengok telefon tu drastik berubah. Tapi kelas kita berubah secara drastik tak? Kita pakai dua-dua sekarang. Pakai dua-dua. Apa dua-dua? Online dan offline. Pakai on meja whiteboard lah semua. Ya. Kalau online pakai telefon, pakai skrin. Yalah, kalau tak ada pandemik tu tak rasa tak berubah pada online kan? Tak ada. Kita dipaksa untuk berubah. Kalau tak ada pandemik ini, saya rasa kita masih kekal dengan classroom, kekal kursi meja, papan. Betul tak? Kalau bukan kerana ada pandemik ini, so adalah hikmahnya kenapa ada berlaku pandemik ini. Paksa kita untuk berubah. Kalau tak, kita akan kekal seperti 50 tahun lepas. Kursi, meja, papan. Masih sama. Okay? Kaedah mengajar masih sama. Cakap, dengar. Cakap, dengar. Okay? Apa yang berlaku ni, kita ada, rasa tuan-tuan puan, cikgu-cikgu dah tahu kan tentang revolusi industri. Ada tak yang perlu saya terangkan? Perubahan ni, revolusi industri 1 hingga ke 4.
Perlu diterangkan ke Ya, tak? Kalau tak perlukan faham. terangkan. Kalau tak saya skip. Tak faham. Okey, tak apa. Bagus, saya suka cikgu respon. Kalau saya macam gini, siapa yang respon tak faham saya akan terangkan. Kalau tak respon saya anggap faham. Okey, sebab diam tu tanda setuju, tanda faham kan. Okey. Tenaga. Ya. Siapa cakap ni? Regulasi industri melibatkan sumber tenaga, punca tenaga. Sumber tenaga. Okey. Alright. Dia ada betul ada sumber tenaga tapi ada juga teknologi juga. Okey. Kalau kita tengok zaman dulu pada akhir kurun ke-18, itu siapa belajar fizik, cikgu fizik tahulah. Okey. Masa itu dicipta jentera ataupun mesin yang pertama. Okey, yang menggunakan tenaga steam. Okey, kuasa steam. Gunakan kuasa steam. Jadi apa berlaku adalah panaskan air menghasilkan wap. Wap itu yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Okey. Jadi kalau siapa ingat zaman dulu kurun 18, bukan cikgu-cikgu kan, masa saya tengok cerita-cerita zaman dulu kat negara barat tu, budak-budak lari-lari di pekan di bandar tu dengan baju hitam-hitam. Orang dewasa pun banyak baju hitam-hitam, gelap kotor-kotor hitam tu, itu adalah kesan arang batu. Sebab mereka kena ambil arang batu, masuk dalam funnel, bakar dan panaskan air untuk hasilkan steam. Okay, itu bila berjaya hasilkan jentera pertama itu, jadi dapatlah buat production, dapat angkat benda yang manusia tak angkat. Itu revolusi industri yang pertama. Okay. Lepas itu banyaklah kilang dibangunkan untuk menghasilkan barang-barang lah melalui penggunaan jentera itu. Selepas lebih kurang 100 tahun, okay, masuk revolusi industri kedua. Ini apa berlaku? Teknologi tadi untuk hasilkan steam dan wap tadi telah diletakkan di stesen penjana elektrik. Okay. Jadi dia punya mesin tu dah tak di kilang. Dia hanya letak dia punya penjana elektrik itu di stesen penjana elektrik dan tenaga elektrik disalurkan ke kilang. Jadi banyak kilang dapat membuat perusahaan dia kerana ada tenaga elektrik yang dihasilkan dan dihantar ke kilang. Jadi berlakulah mass production. Boleh hasilkan baik kereta, banyak TV, masa tu banyak benda yang alat-alat yang boleh hasilkan daripada kilang secara mass production. Itu revolusi industri yang kedua. Selepas itu, lebih kurang 1 tahun kemudian, okay, datang revolusi industri yang ketiga di mana datangnya barang-barang elektronik. Tadi tu kilang besar, mass production. Lepas itu masuk industri yang ketiga, datanglah elektronik dan juga IT untuk membenarkan production itu berjalan dengan semi-auto. Maksudnya masih perlukan manusia masih perlu tekan-tekan, butang, masih lagi perlu pasang-pasang, tetapi kebanyakan kerja dah disusunkan oleh mesin, ataupun robot. Kan kata robot, sebenarnya tak robot sangat pun. Dia masih mesin walaupun dia ada semi-automation. Itu revolusi industri yang ketiga. Dalam masa kurang daripada 100 tahun daripada revolusi industri ketiga, datanglah revolusi industri yang keempat. Itu adalah di mana dengan teknologi quantum fizik, untuk hasilkan quantum komputer, superconductor dan superkomputer, ada dua-dua teknologi itu dan teknologi nano, maka semua mesin-mesin jentera-jentera ini dah boleh dipasang dengan Wi-Fi, connection yang jauh lebih baik. Maka semua mesin-mesin ini tak payah lagi manusia tekan-tekan. Sebab asal program je, semua mesin ini dah boleh bergerak sendiri dan berhubung antara mereka untuk memastikan production berlaku. Dah tak payah lagi manusia tekan-tekan. Jadi manusia dah boleh rehat lah, betul? Manusia dah boleh rehat, tak payah lagi manusia tekan-tekan. So kalau manusia tak payah, apa kerja manusia lepas itu? Kalau manusia tak payah, manusia nak kerja apa? Kalau dah tak payah manusia. Jadi monitor je, monitor. Monitor tak perlu ramai kan. Kalau kita kata kilang sekarang ni operator beribu orang kan kerja.
Kan ni dah monitor, takkan nak beribu orang monitor. Dia nak kerja apa? Ada idea tak anak-anak kita jenis baru nanti nak kerja apa? Masuk ladang sawit. Masuk ladang sawit pun nak pasang automation tau. Sekarang ni dia tengah bina robot yang boleh menuai sawit itu secara automatik. Tak payah lagi jolok-jolok, tak payah lagi potong-potong sendiri, angkut-angkut tak payah. Ada idea tak? Apa anak kita nak buat kerja dia lepas ini? Trading forex. Forex kan ni AI dah pandai trading. Kita masuk ada apps yang ada AI. AI tu artificial intelligence, okay, ataupun kepintaran buatan, kepintaran tiruan. Okay, artificial intelligence. Jadi anak dia YouTuber, TikToker. Saya guna drone betul. Okay, saya memang guna drone untuk monitor, tapi untuk potong dia kalau nak gunakan drone, dia tak payah ramai manusia lah. 2 orang cukup lah untuk potong sawit tu. Tak payah ramai-ramai. So takkan anak kita nak jadi TikToker, nak jadi YouTuber kot. Okay, programmer. Kalau nak jadi programmer, apa kemahiran dia? Tak kerja. Kalau nak jadi programmer, takkan programmer just belajar C language, belajar Java, belajar Python sahaja. Betul. Nak jadi apps developer, nak jadi programmer. Tapi apakah kemahiran selain kemahiran untuk boleh memprogram? Takkan kerja memprogram je. Kalau kerja memprogram, mesin pun pandai. Apa kemahiran yang mereka kena ada kalau mereka nak boleh program? Solve, bagus Cikgu Lim. Kena boleh solve issues, solve problems. Okay. Kalau dia tak pandai solve problem, dia tak boleh program juga. Dia program, dia tulis boleh lah. Nak suruh dia hasilkan program, codings tu. Dia kena ada kemahiran untuk solve problems. Kalau setakat pandai program, tak guna. Dia kena pandai hasil design solutions untuk dia buat coding dan programming. Ada lagi kemahiran lain? Solve issue sahaja. Thinker, analysis, pandai. Okay, solve problem. Jadi thinker, belajar pandai buat analisis. Okay, dapat 3 kat sini. Okay, kalau kita nak anak kita pandai solve problem, pandai berfikir, pandai analisis, kita ajar tak mereka dalam kelas kita di matrikulasi? Kita fikir soalan ni, okay, saya rasa ada cikgu-cikgu, ada pensyarah memang ada buat. Tapi sejauh mana, sebagaimana kita buat perkara itu. Okay, those are the things. Kalau kita nak sediakan anak-anak kita, generasi baru kita ke arah IR 4.0 ini ataupun 4IR orang panggil, okay, kita kena fikirkan apa yang kita buat dalam kelas, dalam pengajaran kita untuk bantu anak-anak kita sampai ke tahap itu. Okay, kita tengok lagi ya. Ini perbezaan di antara generasi. Kenapa ada perbezaan? Macam saya kata tadi lah, ada revolusi industri, ada perubahan teknologi. All this generasi, saya rasa tak ada generasi silent kan. Ni boomers, baby bloomers ada di sini kot. Generasi X ramailah kot. Rasa generasi Y, millennial tak ada. Ada siapa millennial ke? Ada siapa pesyarah cikgu sini generasi Y ke? Ada, generasi Y ada. Okay, Cikgu Saidah. Okay, Puan Nina. Okay. Okay, ini generasi ada Cikgu Fadli, Cikgu Fadil. Okay, generasi Y. So, cikgu-cikgu generasi X. Ada beza tak cikgu-cikgu generasi Y ni? Ada perasan tak apa perbezaan mereka dengan tuan-tuan perempuan? Ada. Apa beza Cikgu Nur Azhar? Ada beza tak? Apa perbezaan dia? Jangan kata tak pandai. Tak diberi peluang untuk memandaikan diri. Cikgu Hanif kata suka tanya. Generasi Y ni suka tanya. Saya tanya apa beza generasi Y, tak tanya apa kelemahan generasi X. Saya sebenarnya generasi X Saya hujung generasi X. Okay, saya hujung generasi X. Ada lagi generasi, apa lagi perbezaan
yang cikgu-cikgu nampak, cikgu generasi X nampak pada generasi Y. Jangan cakap tua, tak ada kita kisah pasal tua ke tak tua. Semua orang akan tua. Okay, cuma apa beza dari segi tak tahu lah, sikap ke, cara kerja, cara fikir, cara bercakap, cara kemahiran ke, apa beza generasi Y ni dengan generasi X. Cikgu generasi X perasan tak apa beza? Generasi Y lebih banyak pengalaman. Okay. Tak, ini orang tua yang banyak pengalaman kan, bukan generasi Y lagi banyak pengalaman kan. Okay. Generasi Y kena diberi sebab baru akan ikut. Enjoy life. Okay. Lebih fleksibel pada perubahan. Okay. Okay. Kenapa mereka berbeza? Kenapa generasi Y berbeza dengan generasi X sedangkan mereka makan nasi yang sama? Apa budak darah panas, okay? Apa yang buat mereka berbeza? Adakah kerana didikan? Adakah kerana apa yang buat mereka berbeza? Keadaan sekitar. Okay, keadaan sekitar buat mereka berbeza. Ada lagi tak sebab-sebab lain? Suasana mereka membesar, okay. Cara didikan, cara mereka membesar, teknologi, okay. Okay. Penggunaan IT, kemajuan yang berlaku di sekeliling mereka, okay. Okay. So all this memberi sumbangan pendedahan yang mereka dapat, memberi sumbangan kepada bagaimana generasi Y ini berubah. Okay. Jadi salah ke generasi Y ini ada perbezaan dengan generasi X? Salah generasi Y ke? Adakah salah generasi Y ini sebab mereka tak sama ataupun mereka berubah? Mereka kawal ke perubahan pada diri mereka? Complement each other, okay. Okay. Ikut seiring dengan zaman. Okay. Tanya cikgu-cikgu, tuan-tuan perempuan, agak-agak menyampah dengan generasi Z ini. Cikgu-cikgu X dengan Y ni menyampah dengan generasi Z kita sekarang ini. Asyik-asyik TikTok, asyik-asyik YouTube. Ni generasi Z sekarang pula yang masuk. Mereka perlu dibimbing. Sometimes, okay, rasa menyampah dengan orang. Betul lah, memang ikut tapi tak sekuat generasi Z. Hampir setiap hari, hampir setiap masa, free je buka TikTok, free je buka. Okay. Okay. Kena diberikan panduan. Okay, tak salah. Okay. Sebab macam saya tunjuk tadi, dari awal tadi, telefon tu. Kalau zaman kita dididik dengan kesabaran. Tapi zaman mereka tak diberi that kind of peluang ataupun that kind of teknologi untuk menguji kesabaran, untuk belajar kesabaran. Itu just one aspect je, itu just salah satu aspek. Apa yang berlaku di sekeliling mereka, teknologi yang mereka pakai, itulah yang membentuk dia. Dan generasi Z ini adalah generasi dikatakan sebagai native, digital native ataupun orang asli digital. Digital native ni macam lahir-lahir dah hidup dalam keadaan penuh dengan teknologi digital. Itu adalah digital native. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid, budak-budak yang generasi Z ini, mereka lahir dalam keadaan seperti itu dan mereka diasuh dengan keadaan seperti itu. Jadi terbentuklah sikap-sikap tertentu. So macam bagaimana cikgu tengok generasi Y ada PL dia kerana dibentuk oleh keadaan sekeliling, begitu juga pada generasi Z. Dan cikgu-cikgu, tuan-tuan puan semua sekali mengajar di matrik adalah generasi Z. Okay, generasi Z. Mereka generasi Z yang memang membesar dalam keadaan begitu, dididik seperti itu. Jadi nak kata salah mereka tak boleh juga sebab mereka memang begitu. Mereka memang membesar hidup dalam keadaan seperti itu, bukan di bawah kawalan mereka untuk nak begitu. Okay, itu satulah. Yang kedua, jangan lupa tuan-tuan puan, generasi Z ini diasuh oleh generasi X.
generasi X adalah ibu bapa pada generasi Z. Okay. So bagaimana bentuk generasi X yang membentuk generasi Z, kita nampak generasi Z hari ini. Okay, so saya tak nak salahkan siapa-siapa. Kita tak nak cari siapa-siapa salah. Kita sekarang cari apakah generasi Z kita, bagaimana bagaimana sikap keadaan mereka dan apa yang kita boleh buat untuk bantu mereka supaya mereka kekal belajar, kekal maju. Okay, boleh tahan di bawah era revolusi industri 4.0. Kita nak dia orang ketinggalan. Sebab kalau mereka ketinggalan, negara ni ketinggalan. That's why we have to do something. First kita kena faham dulu, then saya rasa cikgu-cikgu akan pandailah apa yang perlu lakukan untuk membantu generasi muda kita. So saya rasa kenapa kita ada webinar hari ini, kerana kita nak tengoklah perkara ini. Saya bukan pakar bidang ini tapi saya nak point out, okay, saya nak tunjukkan all this issue supaya nanti cikgu-cikgu tahulah apa nak buat untuk menghadapi. Lepas generasi Z, apa nama generasi lepas generasi Z? Z dah habisan nombor, dah habisan alfabet. Alpha pandai cikgu saya, okay. Generasi alpha, okay, lepas alpha apa dia? Beta. Telur ayam yang mahal lah, dah dulu lagi ayam mahal, telur ayam mahal. Anyway, kita pergi topik seterusnya. Okay, ini antara lebih kurang secara ringkas ya. Tidak di-generalizekan semua. Maksudnya tidak semua orang seperti ini yang lahir dalam tahun tu mesti macam gitu. Tidak ada macam gitu. Tapi secara umumnya kebanyakan begitu kerana persekitaran, mungkin pemakanan, Allahu'alam, okay, dan juga didikan asuhan ibu bapa generasi mereka. Okay. So kalau tengok generasi X ni, mereka suka tenang. Tenang is good. Okay, tenang maksudnya mereka suka keseimbangan work-life balance. Okay. Mereka kekal ke satu tempat. Taklah lompat-lompat sangat. Kalau Cikgu Hanafi kerja dekat KPM, begitulah mula kerja sampai pension Cikgu Hanafi dekat KPM. Itu maksudnya suka tenang. Suka keadaan yang tidak banyak perubahan. Jadi kata taat kepada ataupun stay loyal lah kepada satu tempat kerja. Okay. Lebih suka personal komputer, besar sikit lah kan. Personal komputer, PC ke, desktop ke, laptop ke, itu lagi bagus bagi dia. Itu generasi X punya preference. Generasi Y pula, okay, suka kebebasan. Macam cikgu tadi, dan cikgu kata generasi Y, cikgu-cikgu generasi Y ini lebih fleksibel perubahan. Mereka boleh berubah, fleksibel. Okay, lebih mobile, suka online, adventurous sikit dari segi digitalnya. Okay, minat guna tablet dengan smartphone. Itu generasi Y lah. Masuk generasi Z yang kita nak tengok pada hari ini. Okay, mereka suka mencari something yang di sini kata secure and stable. Okay. Mereka kalau nak berhubung lebih suka nampak muka, FaceTime ke, video call ke, kalau WhatsApp video ke, lebih suka begitu daripada just dengar suara ataupun text message sahaja. Mereka multitasking. Okay. Buka sekali, kalau buka laptop Generasi Z ni berpuluh window senang buka. Okay. Berpuluh window apps buka serentak. Kalau buka ambil telefon dia, dalam masa 10 minit yang lepas dia dah buka beberapa apps dalam telefon dia. Jadi multitasking. Buat ini sambil tu buat tu, tunggu yang ni, tunggu yang tu loading, pergi yang ni dulu. Tunggu tu loading, pergi sana dulu. So lebih multitasking dan suka guna komputer yang laju lah. Kerana komputer ni adalah komputer yang laju lah. Okay. Dia kata tak loyal ya. Mereka suka apa? Something yang lebih ke hadapan. Senang kata gitu. Okay, ke hadapan. Okay, saya tunjuk sikit lagi ya, lebih kita tengok lebih lanjut generasi Z ini. Suka social. Okay. Mereka di sini kata menghabiskan 7.6 jam sehari untuk bersosial. Bersosial tu tak semestinya bersosial bersemuka ya. Online pun kira bersosial. Okay. Mereka spend 1/3 masa sehari untuk bersosial. Jaranglah bersendirian.
Bersendirian dengan telefon pun masih bersosial lagi kat Facebook ke, dekat Twitter ke, dekat TikTok ke, benda ke, masih lagi bersosial. Dan mereka multitasker. Okay, mereka entrepreneur. Nak jadi token sendiri. Senang kata gitulah. Suka fikir nak buat bisnes sendiri, nak cari token sendiri. Macam suka kerja Grab. Walaupun Grab macam kerja untuk orang, tapi basically you decide. So mereka boleh decide apa mereka nak buat, berapa jam nak kerja, berapa duit nak cari. So itu sifat entrepreneur. Mereka educated, sentiasa belajar, okay, belajar online. Filantropis ini mereka jenis yang nak memberi sumbangan. Dia tak sebenarnya sumbangan dari segi kewangan, tapi fikir nak menyumbang, nak selamatkan bumi lah, nak perbaiki jalan lah, nak buat something, nak membantu orang, nak beri sumbangan pada masyarakat. Dia fikir begitu tau. Dia nak buat something, nak save the world, lebih kurang gitu. So mereka dah defeat dengan banyak masalah dunia online ni. Jadi mereka fikir nak solve the problems, nak beri sumbangan, nak selamatkan dunia ini. So dia lebih bersikap filantropis. Regenerative, macam cakap tadi, interaktif, tech savvy, saya rasa tak dinafikan. Less focus. Ni masalah mereka. Sini kata dia tak boleh nak memberi fokus lebih daripada 8 saat. Sini tulis, bukan saya tulis. Saya tak tulis benda ni. Okay. Tak boleh nak suruh duduk dalam kelas ataupun kelas online ke, tak kisah mana-mana, kelas online ke, kelas dalam kelas face to face ke, dia ada fokus attention span yang sangat pendek. Kalau sekarang ni, kalau zaman tu kita boleh buat video untuk buat promosi ke, iklan ke, lebih dari 3 minit, 5 minit ke, zaman ni generasi Z 30 saat dah cukup. 30 saat, 10 saat lagi bagus. Lagi pendek dia lagi bagus. Dia nak suruh belajar guna video, cikgu kan, cikgu masa PTPR tu buat video kan. Janganlah buat video setengah jam. Dia nak video seminit. Kalau boleh habiskan topik tu dalam masa 5 minit ke, 3 minit ke, seminit ke, itu lagi bagus. Video potong, laju. TikTok kan dia kan laju. Belajar masak, chef tu masak setengah jam. Dia nak potong video di 30 saat. Itu yang, itu generasi ini suka begitu. Okay? So, mereka tak boleh nak spend that focus begitu lama. Okay? Dan mereka agak berhati-hati. Sebab mereka tahu cepatnya duit hilang. Tekannya hilang. Tekan. Grab tu tekan je hilang. Okay, tekan je hilang. So mereka sedar. So saya nak buat satu kesimpulan ringkas. Okay. Ini adalah kesimpulan yang kita boleh tengok daripada pengaji-pengaji tentang generasi Z ini. Mereka melihat kerja adalah sosial. Sosial adalah kerja. Okay. You sedang buat apa? Kerja. Padahal dia buat apa? Dia tengah dekat buat Facebook ads ke, dia tengah. Itu kerja. Social, kerja. Dia kerja apa? YouTuber. Kerja, tapi social. Okay? Kerja apa? TikTok ke? Social, kerja. Dapat cari duit. Masuk YouTube, buat YouTube, lepas tu berbulan-bulan tunggu. Orang tengok, like dan sebagainya, views, dapatlah berapa ringgit sebulan. Cikgu pernah dapat duit daripada YouTube? Siapa pernah buat YouTube channel dapat duit? Ada tak cikgu sini? Tak ngaku tak apa. Okey, ada cikgu tak nak ngaku. Okey. Okey. YouTube ni kalau buat channel, kalau baru starting kan, dia kena ada sampai 1000 subscriber dulu, baru you akan start akan boleh cari duit. And then you nak cari 1000 follower, ingat senang ke? Okay. Lepas itu dia kena ada views. Views kena berapa ribu dulu baru start boleh dapat keuntungan. Keuntungan dia by cent, kira by cent. Jadi juta view, juta followers itu yang mereka cari. You dapat juta followers, juta views, then you akan masuk setiap bulan beratus ataupun beribu ringgit. Itu sampai tahap tu baru dapat sebanyak itu. Kalau tak, you dapatlah sebulan duit cukup untuk makan tercanai. Macam gitulah. Okay. So itu zaman sekarang mereka lihat kerja adalah sosial adalah kerja. Okay, sebab dalam bersosial mereka boleh cari duit.
Okay, main game, you jadi gamers kan, you dapat duit. Social kerja. Okay, so itu yang mereka lihat. Yang kedua, mereka lihat belajar adalah sepatutnya adalah entertainment, hiburan. Hiburan adalah belajar. So belajar mesti seronok. Kalau tak seronok, tak belajar. Okay, jadi kalau buat video-video yang seronok, video-video pembelajaran yang seronok, mereka belajar. Kalau buat video-video boring, bercakap je video tu, okay, bercakap je video tu, then tak ada minat nak belajar, tak belajar. Okay, kalau you buat pertandingan, hackathon ke benda ke, dia tak tahu satu benda pun tentang programming, tapi you buat je pertandingan, dia akan belajar. Sebab ada duit nak menang, sebab boleh menang pertandingan. So that kind of fun, entertainment. So study and entertainment bagi mereka macam tak ada borderline. Dan last kali, private dengan public, macam tak ada sempadan. Okay, hidup private dia tak apa ditayangkan secara public. Okay, public yang berlaku boleh masuk ke dalam kehidupan private dia. Okay, boleh membawang, boleh pakai, boleh apply dalam hidup dia. So it's like private dengan public is essentially tak ada sempadan. Gaduh suami isteri pun boleh masukkan. Saya tak adalah. Saya harap kita pun tak pakai budaya itu. Tapi itulah lebih kurang sifat-sifat mereka secara umum. Biasa kata secara umum maksudnya tidak tapau semua orang. Tapi kebanyakan mereka seperti itu. Okay. Saya tak heran lah ada YouTubers boleh dapat figure 5 figure setiap bulan. Okay. Okay, itu adalah apa yang mereka lihat tentang kerja dan sosial, study dan hiburan, okay, kehidupan peribadi dan public. Okay, itu adalah secara ringkasnya. Dan mereka minat 5 benda inilah. Social, mobile maksudnya tak fix satu tempat, bergerak-gerak. Okay. Global, berinteraksi dengan siapa-siapa dari negara mana-mana pun. Okay. Global, digital dan visual. Tak mau lagi baca teks berjela-jela. You bagi satu infografik gambar, saya dah okey. Tak mau baca. Nak tengok infografik, nak tengok video. Okay. So itu adalah apa yang mereka tengok dan suka dan pakai. Ini generasi Z. So apa yang kita boleh buat untuk bantu generasi Z ini? Cikgu ada idea ke? Silakan kalau ada idea. Okay. Dengan mengetahui sifat-sifat generasi Z ini dan tadi kita secara ringkasnya, secara umumnya kita rangkumkan. Ada cadangan apakah kaedah-kaedah ataupun pendekatan pendidikan untuk generasi Z? Okey, Cikgu Saidah kena menyeronokkan. Tak seronok tak datang kelas. Cikgu tu tak saat sporting lah, tak datang kelas. Okey, pakai perkataan sporting. Okey. Ada lagi cadangan? Silakan kalau cadangan tentang pendidikan untuk generasi Z ini bagaimana? Apa cadangan cikgu-cikgu kalau ada? Nak cikgu yang ceria, happy je. Okay, nak cikgu yang jeniskan advice yang cantik, yang boleh masuk YouTube, boleh masuk TikTok. Okay, apa lagi pendekatan pendidikan generasi Z? Okay, saya rasa bimbing dengan advice tu bagus, jadi kawan. Okay, kaitkan dengan daily life betul, sebab kalau tak nampak apa guna buat apa nak belajar. Okay, tech savvy. Okay, lagi ada lagi tak pendekatan lain untuk cikgu kena friendly? Yelah kalau tak friendly, tak social, tak kerja. Bagi homework, bagi assignment tak payah buat, cikgu tak friendly. Cikgu tak friendly. Okay. Ada lagi tak pendekatan lain? Video, okay. Bukan lagi balik suruh baca 10 buku serat. Kena jadikan pekerja. Okay. Gunakan game, gamification. Kita gamifikan pembelajaran. Apa lagi? Ada lagi cadangan lain? Jadi kalau nak dia siapkan assignment, you kena bersosial dengan dia. Bila bersosial dengan dia kawan dia lah. Akan pelajar. Okay. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada tak pendekatan lain?
Kalau tak ada, kita move on. Okay, ini bukan yang terbaik tapi ini something yang saya rasa cikgu dah tahu. Okay. Dia mestilah pembelajaran yang menyeronokkan. Okay, learning must be fun dan ada kegunaan segera. Maksudnya macam cikgu kata tadi, boleh apply dalam kehidupan, boleh pakai dalam hidup dia. Okay. So dia kena nampak kenapa dia kena belajar dan kena belajar dengan seronok. Contoh simple lah kan, saya selalu pakai contoh ini. Pelajar kita mampu tak belajar sendiri tanpa cikgu mengajar? Nak tanya cikgu percaya tak? Pelajar kita pandai belajar tanpa cikgu mengajar. Setuju ke? Boleh kan? Okay. Memang boleh. Betul? Okay. Contoh yang paling simple lah. Through video. Katakan simple lah. Budak ini dia minat dengan seorang perempuan ni. Okay. Dia minat dengan seorang perempuan ni. Dia pun nak berkawan lah. Perempuan ni suka lelaki yang pandai main gitar. Disclaimer sikit. So dia pun nak cari something lah yang dia boleh menawan hati perempuan tu kan. Dia tahu perempuan tu suka lelaki main gitar. Apa dia buat? Main gitar lah kan. Tapi dia tak pandai main gitar. So apa dia buat? Dia belajar. Dia belajar macam mana? Dia tak mau tanya kawan lain untuk suruh kawan lain ajar sebab malu kan. Dia belajar dekat YouTube. Dia pergi YouTube belajar. Okay. Dia belajar sendiri sampai pandai dan boleh main gitar. Ada tak siapa suruh dia belajar main gitar? Tak ada. Ada tak dia belajar dengan siapa-siapa? Tak ada juga. Dia boleh belajar sendiri benda yang susah. Main gitar bukan senang ya. Tapi dia boleh sampai dia pandai. So kita tengok balik kenapa dia boleh belajar. Okay, so dia nampak kenapa dia perlu belajar, ada kegunaan dan seronok lah kalau pandai. Kalau pandai dia seronok. Okay, dan dia minat. Okay, ini adalah contoh pendekatan pertama lah. Yang lain juga cikgu adalah facilitator, adalah rakan pelajar. Okay, dan ilmu di internet. Ilmu bukan pada cikgu. Ilmu pada internet. Cikgu adalah fasi untuk bimbing dan nasihat mereka apa yang mereka perlu belajar. Dengan cara menasihat yang diterima lah, yang boleh diterima oleh pelajar kita. Okey, tempoh pembelajaran yang singkat. Cadangan video kurang 6 minit. Kalau nak video pembelajaran yang nak cerita satu topik, jangan lebih 6 minit. Okay. So cikgu kena fikirkan apakah kaedah yang paling senang, ringkas untuk nak menyampaikan satu topik dalam masa kurang 6 minit. Menggunakan video ke, PowerPoint ke, apa ke, tapi kurang 6 minit. Okay. Sebab fokus mereka tak panjang. Peserta yang kompetitif. Apa maksud kompetitif? Maksudnya mereka suka bersaing. Okay. Mereka suka bersaing, mereka suka menang. Jadi kena sediakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran yang kompetitif. Bersaing antara kumpulan, antara pelajar. Bersaing, bukan memberi tekanan. Bukan dia kata kalau kalah ke, kalau tak menang ke, kalau nombor akhir ke ada hukuman, tak macam gitu. Tapi at least mereka nampak, menang, ada leaderboard. Sekarang ni main game semua ada leaderboard. Nak leaderboard, nak masuk leaderboard. Nak masuk Wall of Fame. Itu kompetitif. Okay. Visual dan aktif. Tak mau sehala. Okay. Mereka suka personalize, self-paced, maksudnya kadar sendirilah. Okay. Cikgu bagi masa, dalam tempoh ni kena siap ni. So, dia tahu dalam kontrol dan kawalan dia, dan dia memiliki pembelajaran itu. Kena bagi sebab kenapa nak belajar, dan kena bagi dia tempo untuk dia boleh decide sendiri bagaimana dia nak belajar. So that is personalized. Maklum balas segera, tak mau tunggu-tunggu. Yelah, kalau dia masuk satu post dekat Instagram, satu Twitter, dia expect orang cepat, segera like, segera komen, segera. Itu maklum balas segera lah. So sama juga dalam pembelajaran. Kalau cikgu bagi dia assignment ke, bagi soalan ke, bagi exam ke, quiz ke benda, dia expect maklum balas segera. Dia nak tahu dia betul ke salah ke, jawapan betul ke salah, dia nak tahu jawapannya apa. So that kind of maklum balas adalah apa yang mereka cari. Itu dari segi maklum balas lah. Dan mereka suka buat kerja-kerja berkumpulan. Okay, mereka suka sebab itu adalah social.
dan bersosial mereka belajar juga. Okay, so kerja-kerja nak siap buat dalam kumpulan. Itu minat mereka lah. Dan mereka perlukan pengiktirafan. Sikit-sikit nak dipuji. Tak puji cikgu tak bagus. Tak puji cikgu tak baik. Tak puji cikgu tak sporting. Okay, perlukan penghargaan, perlukan motivasi. Yalah, kalau kita tengok apa yang berlaku di media sosial ni, mereka mencari-cari like tu, mencari-cari komen-komen yang suci murni, yang menyokong mereka, yang menjadi motivasi untuk mereka meneruskan apa yang mereka buat. So itu yang mereka carilah. So kalau buat video nak ramai followers, buat video nak ramai tengok, suka perhatian, betul? Cikgu Faizal nak bercakap ke? Cikgu Faizal? Dia terbuka video, terbuka on speaker. Okay, so itu antara pendekatan yang kita tengok apa yang kita boleh bantu generasi Z kita. Dan last sekali, kita perlu fokus juga pada kesihatan mental mereka. Okay, cepat koyak. Orang kata zaman sekarang ni budak-budak cepat koyak. Sebab ada banyak sebab lah. Tapi as seorang cikgu, seorang pensyarah, kita perlu bantu generasi Z kita dari segi penjagaan kesihatan mental. Sebab bila kat media sosial ataupun di dunia cyber ini, dia ada benda panggil sebagai cyberbullying. Okay, ramai bash dia di internet, di media sosial. Okay, that kind of persekitan is not good. Tapi itu yang berlaku. Okay, sebab kita kat media sosial tak nampak muka orang, tak dengar intonasi. Apa yang kita baca, kita boleh baca dengan pelbagai cara. You nak baca dengan sangka baik ke, baca sangka buruk ke, baca intonasi yang murni ke, baca intonasi yang mencaci, mencerca ke, boleh. So tak nampak. So senang sahaja berlaku salah faham, senang sahaja depress sebab you baca satu, ingat orang itu mengecam you. So you terus bersedih, lama-lama jadi murung, depression. So itu yang generasi Z kita lah. So even dalam kelas pun, kalau cikgu cakap something, tak ada niat pun. Cikgu cakap something yang bila cikgu dah marahkan, cikgu cakap something, tak ada niat pun nak menghina dia, tapi dia ambil itu sebagai penghinaan. Okay. So itu adalah antara pendekatan yang dipakai untuk generasi Z. Nah, kita move on sikit. Nak bantu anak-anak kita untuk berjaya, anak-anak kita untuk menghadapi era 4IR ini. Okay. Kalau tengok dekat report ni, World Economic Forum, ini adalah top 10 skills yang dicari-cari oleh majikan. Majikan mencari generasi baru menjadi pekerja-pekerja yang ada all these skills. Kita cuba tengok. Okay. Secara umumnya dia bahagi kepada 4 jenis. Kalau yang 10 ini dia boleh kategori kepada 4. Kalau tengok kat bawah ni dia ada 4 kategori umum. Yang pertama problem solving, yang kedua self management, yang ketiga work with people, yang ke-last sekali technology use and development. Okay, so ini adalah 4 komponen utama kemahiran yang diperlukan oleh majikan pada abad yang akan datang ini ataupun sekarang lah, yang masa depan. Cuba kita kena reflect balik lah. Ada tak kita mendidik, membimbing generasi Z kita untuk problem solving, self management, working with people dan technology use and development. Penting tau. Kita kena fokus kepada membantu anak kita, bukan setakat dapat konten. Seperti saya kata tadi, konten bukan lagi daripada cikgu atau pensyarah. Sebab mereka berdapat ini daripada internet. Tapi yang kita sebagai, sebab kalau kita kan konten, dia sekata hafal dah. Okay. Sebab benda ni semua kat internet. Dia Google je dapat terus jawapan. Google je terus keluar jawapan. Yang dia nak adalah kemahiran untuk berfikir. Macam cikgu cakap tadi, kemahiran berfikir, pengesahan masalah, buat analisis. All these thing setakat ini mesin belum boleh buat.
Belum saya kata belum. Saya tak kata tidak, saya kata belum. Kita nak hasilkan manusia yang boleh buat kemahiran atau something yang robot ataupun AI atau mesin belum boleh buat. Kalau kita hasilkan manusia yang boleh buat seperti apa yang mesin buat, anak-anak kita akan ketinggalan. In the future pun, AI akan digunakan untuk buat accounting. Dah tak payah accountant dah. Okay? Tapi accountant yang boleh solve problems yang kompleks, okay? Boleh buat analisis yang kompleks, yang pandai uruskan emosi dan sebagainya diperlukan. Okay? Tapi kalau accountant setakat kira seperti apa yang mesin boleh kira, Excel boleh kira, apps boleh kira, dah tak perlu. Okay? So cikgu-cikgu tengok balik dalam kelas cikgu-cikgu masing-masing, apa yang kita bagi pelajar kita. Ilmu ke, kemahiran ke, sikap ke, akhlak ke, contoh ke, we have to look back. Kita betul-betul kena sit down dan tengok balik. Nanti bila dah buka SEM nanti, sekarang cuti SEM ke? I'm not sure. Sekarang cuti SEM ke kat matrik ni? Matrik tengah cuti SEM ke? Tengah PDP. Habis bila? Sekarang ni tengah PDP. Habis bila? Before Raya. Okay. Habis bulan 5. Okay. Nanti lepas bulan 5 kena sit down lah. Okay. Cikgu kena sit down tengok balik. Macam mana untuk menerapkan kemahiran, sikap-sikap, akhlak-akhlak yang diperlukan ini. Okay. Kena tengok. Kita tak boleh just business as usual. Habiskan topik, habiskan exam, dapatkan CGPA dah habis. Memang cikgu dah selesaikan tanggungjawab tu. Tapi kita tak bantu mereka untuk bersedia. That's why tak heran nanti mereka habis matrik, masuk universiti, keluar pun susah nak cari kerja. Okay? Sebab tak dibina kemahiran tu sejak awal. Tak kata okay, masuk universiti pun nak belajar. Tak sempat. Okay? 4 tahun terlalu singkat. Okay? Tak sempat. Okay? So kena bagi dia kesedaran itu dari matrik. Dia kena sedar, dia kena belajar team working, kerja dengan orang. Dia kena belajar problem solving. So benda itu kena start awal lah. Okay, kena start awal. Dan saya rasa cikgu tak pernah tengok gambar ni tak? Saya rasa cikgu pun pernah tengok gambar ni kot. Ada tak cikgu pernah tengok gambar ni? 21st century skills. Pernah tengok tak gambar ni? Kita tak pernah, ni first time tengok. Tak pernah. Okay. Ini adalah laporan daripada World Economic Forum tentang New Vision for Education Report. Ini adalah kemahiran abad 21 yang dicanangkan oleh World Economic Forum. Kalau kita lihat sini, dia ada 3 komponen yang utama. Yang pertama dari segi literasi. Ini basically penguasaan mereka terhadap bidang literasi, bidang numeracy, scientific, ICT, finance dengan budaya. So ini literasi. Yang kedua, kompetensi. Okay, ini kemahiran yang diperlukan. Problem solving, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Yang orang cakap 4C itulah. Okay. Dan last sekali ada karakter. Karakter ni banyak, ada 6. Untuk dia boleh survive di abad 21 ini, mereka perlukan kualiti peribadi yang mantap. Yang pertama, mereka mesti ada rasa ingin tahu. Nak cari jawapan, nak tahu kenapa. Yang kedua, inisiatif. Boleh initiate benda baru. Bukan tunggu. Okay. Nampak benda itu tak betul, dia buat something untuk betulkan. Okay. Yang ketiga, kena ada grit. Grit adalah macam orang kata gigih, kental. Okay. Apa hal teruskan, tak putus asa. Saya itu grit. Yang keempat, adaptability. Boleh sesuaikan diri. Yang kelima, leadership. Dan last sekali, kesedaran sosial dan budaya. Ini adalah 6 kualiti peribadi yang penting. Dan saya tak tahu adakah College Matrik membina karakter pada pelajar-pelajar. Ada tak itu berlaku? Dan last sekali tengok kotak yang besar ni, lifelong learning. Okay. Pembelajaran sepanjang hayat. Kita kena bantu anak kita untuk menerapkan all these qualities, competencies dan literasi. Bukan just, saya fahamlah kita tanggungjawab untuk nak selesaikan topik-topik syllabus, tapi at the same time
kena tengok juga pembangunan. Sebab saya pernah buat kajian terhadap pelajar-pelajar first year dan mereka kata benda yang life changing pada mereka adalah di matrik. Matrik adalah tempat life changing. Contoh saya tanya pelajar first year ni, dia ambil bidang fizik lah. Saya buat kajian tentang pelajar fizik ni. Saya tanya dia minat fizik ke semasa sekolah menengah? Dia kata tak. Habis kenapa pilih fizik? Dia kata sebab kat matrik. Okay. Kat matrik dia nampak penggunaan dan keindahan fizik. Dia terus suka fizik dan bila habis matrik dia ambil degree fizik. Life changing. Itu life changing. Jadi kalau matrik ini ada that, sebab dia pada petakat umur yang dia nak cari hala tuju. Dan matrik ini tempat untuk dia bina that identity. Dia cari identity. So kalau boleh cikgu matrik sebenarnya ada satu tanggungjawab besar untuk memberikan dia kesedaran. Bukan saya kata boleh bina karakter tu dalam tempoh setahun setengah, but kesedaran untuk dia nak berubah. Dia nampak benda itu. Dia nampak dia kena ubah. Dia nampak itu masa depan. So cikgu sedarkan pelajar-pelajar semua, mereka perlu pergi ke arah itu. Perlu tengok masa depan apa yang perlukan. Bukan lagi benda rutin. Bukan lagi, orang kata kan, majikan tidak menggaji pekerja untuk lulus exam. Okay, majikan menggaji orang untuk selesaikan masalah mereka. Itu apa yang majikan perlukan. Tapi kalau kita latih pelajar kita just to lose exams, kita tak membina mereka untuk masa depan. Kita membina mereka untuk sekarang, which is lulus matrik sahaja. Dapat CGPA bagus, masuk universiti. Itu sahaja. Tapi sebenarnya matrik ini adalah satu tempat yang life changing bagi mereka. So kalau boleh bagi kesedaran untuk mereka nak berubah. I'm just asking awareness. I'm not asking course matrik ni ubah mereka secara total. That's not what I'm asking. But at least kesedaran itu perlu bermula. Okay. Ini adalah struktur yang kita tengok, okay, dah biasa. Kita cakap budak kan, you habis sekolah rendah, habis menengah, and then you ada pilihan nak pergi ke ambil diploma di KV ke, ataupun you ambil menengah atas 4445, lepas tu ada STP ke, matrik ke, poli ke, college community ke dan sebagainya. Dan you boleh pergi ke PTI, PTS, ataupun you boleh masuk ke dunia pekerjaan, atau masih belajar degree dulu ataupun habiskan SKM 8 baru masuk ke dunia pekerjaan. Ini konvensional kan? Ini adalah cara kita lihat perkembangan pendidikan dan kerjaya anak-anak. Okay. Tapi itu adalah lama. Sekarang habis sekolah menengah tak semestinya masuk matrik. Tak semestinya masuk STP, tak semestinya masuk universiti, college dan sebagainya. Tak semestinya. Mereka ada banyak pilihan untuk sekarang ni buat apa? Sekarang ni dah banyak syarikat-syarikat yang besar-besar ni offer training, sijil, profesional yang dia boleh ambil dalam tempoh 6 bulan setahun secara sendiri, okay, online. Dan bila dapat ini, syarikat besar semua nak mereka. Ini all these professional skills yang syarikat-syarikat nak dalam tempoh pembelajaran ni bukan macam 4 tahun, bukan macam bertahun-tahun. Dia setahun ataupun 6 bulan. Itu short term. Tapi dia lulus je benda tu, dia dapat sijil profesional itu, dia diterima kerja oleh banyak syarikat besar. Okay. Itu antara pathway ataupun laluan kerjaya mereka. Mereka boleh masuk dunia pekerjaan dalam tempoh yang singkat. Dan all this boleh menggantikan semua degree lah, diploma lah, apa-apa all this, sebab benda ini yang dicari oleh majikan. Kalau pelajar-pelajar anak kita ada kemahiran ni, ada sijil ini, mereka diambil bekerja. Dah tak tengok degree. Even sekarang ni tanyalah majikan syarikat besar pun, dia kata dia ambil pelajar, dia ambil pekerja, dia dah tak tengok CGPA dah. Dia interview tengok sikap. Okay, dia interview, dia tengok CV dia, apa yang dia pernah masuk masa belajar dulu. So benda-benda yang mereka lihat. Okay. Dan even sekarang budak sekolah dah boleh buka bisnes sendiri. Macam saya kata generasi Z ini bersifat keusahawanan. Okay. Fikir nak cari duit. Fikir nak
kejayaan sebab bersaing kawan-kawan kan. Okay. So dah ada startup belajar. Startup ni macam buka bisnes baru. Okay, startup. So ini benda yang tak asing lagi dan akan nampak lagi banyak in the future. Trend ini akan semakin berkembang. Bukan lagi macam sekarang. Habis sekolah, masuk matrik, ambil degree, baru keluar kerja. Ini kawan-kawan dia masih lagi belajar degree, dia sudah jadi jutawan. Berlaku Okay, berlaku. Sekarang pun, nanti in the future lagi banyak. Okay. Dia dah tak tahu kenapa dia kena belajar kat universiti, dah tak tahu kenapa nak ambil matrik, dah tak tahu kenapa dah. Nampak kawan-kawan lain habis sekolah menengah atau belum habis sekolah menengah dah bergaji setiap bulan, kerja apa-apalah macam dah pandai programming, dia belajar dengan programming. Okay. Lepas tu dia spend masa 4 tahun belajar dan dia tengok kawan-kawan dah jadi jutawan sebelum habisnya dia belajar. So these are the things that gonna happen in the future yang kita rasa kita kena bersedia lah. Kalau tak tahu anak kita ke mana. Okay. Dan sekarang ni ada MOOC. Okay. Massive Open Online Course. Pernah tengok tak MOOC ni? Pernah dengar tak MOOC? MOOC. Massive Online Open Online Course. Yang dia belajar online free. Okay, belajar free tapi nanti bila dah habis belajar dan siapkan semua pentaksiran dia boleh apply sijil. Masa tu baru bayar. Dia tak bayar sekarang. Dia cikgu nak belajar apa-apa sila pergi ke MOOC, ada banyak platform MOOC. Okay, ada banyak sangat platform MOOC dibuka oleh universiti-universiti yang hebat. Harvard ada, Cambridge ada, Oxford ada. Okay. Universiti yang terkemuka dunia semua ada, kebanyakan ada MOOC. Dan dia ada banyak kursus-kursus percuma. Siapa-siapa sahaja boleh buka akaun dan belajar secara percuma. You boleh belajar bahasa Korea, bahasa Arab, you boleh belajar programming, belajar asas accountant, belajar tentang pelaburan, semua free. Dan hanya bila you nak sijil tu sahaja, dia akan charge. Udemy semua, edX semua. Ini semua free. Ini adalah MOOC. Dan saya rasa cikgu pernah terdedah, pelajar kita ada yang dah ambil, siapa yang mampu dia boleh bayar sijil, bayar yuran untuk dapat sijil di akhir nanti. Dengan sijil itu dia boleh dapat kerja. So again, buat apa dia nak pergi matrik? Buat apa dia masuk universiti? Ini kat rumah. Free. Belajar free. Hanya nak sijil je perlu bayar. Okay, kalau tak lulus tak payah bayar. Lebih kurang macam gitulah. Okay. So, soalan saya, kenapa dia kena masuk matrik? Buat apa nak masuk matrik? Entah. Buat apa nak masuk matrik ni? Dia dah banyak pilihan kat luar. Nak belajar sijil professional free ada. Nak kerja boleh, nak berbisnes boleh, nak buka bisnes boleh. Semua kemudahan tu sudah ada. Surat tawaran. Sebab mak bapak suruh. Okay. Tak ada pilihan. Nak jumpa pengacara. Okay. Mak paksa. Okay. Okay. Sebab mak bapak tu generasi lama lah. Generasi X mungkin tak faham. Okay. Sebab nak jadi doktor ikut adisi. Tapi dapat allowance, betul? Okay, boleh bersosial secara bersemuka. Sedia Cikgu Nur Azhar. Sebab itulah kita kepikir, macam kita kaki tangan kerajaan mungkin tak rasa tau. Tapi kalau kita kerja swasta, kalau budak tak ada, kira pelanggan tak ada, bisnes tak ada, mungkin siap-siap kita hilang kerja. Okay. Yang tak tahu hala tuju memang perlu matrik. Okay. Matrik sijil betul. Tapi itulah sijil matrik alhamdulillah sekarang diterima JPA, dulu tak kan. Okay. Kukuh asas sains. Kalau nak, lepas tu dapat kukuh asas sains jadi apa? Okay. Dah ada mempersoalkan kenapa perlu masuk universiti. Kenapa perlu masuk college matrikulasi? Sebab college matrikulasi adalah kira pintu ke universiti kan. So orang mempersoalkan kena masuk universiti.
persoalan juga kena masuk matrik. Kenapa kita masih lagi nak path yang tradisional seperti itu? Okay. Saya petik daripada surat khabar. Okay. Pandemik COVID ini telah mengubah hidup kita termasuk kaedah pembelajaran. Maka justru pendigitalan pendidikan adalah jawapan terbaik untuk murid terus belajar. Dalam hal ini, gurulah yang memainkan peranan terbesar menggerakkannya. Okay. Apa nak sampaikan kat sini? Cikgu-cikgu, tuan-tuan perempuan, kalau kita tak ubah, dah tak payahlah matrik ini. Okay? Kalau kita tak ubah, kita tak do something, tak memberikan sebab kenapa mereka perlu masuk ke matrik, tak menjadikan pembelajaran di matrik lebih menarik daripada belajar online, okay, daripada sisi luar, sebenarnya lebih baik mereka pilih kat luar. Ya, Cikgu Azami, something we have to change, pedagogi kena berubah. Kena menggunakan peluang-peluang yang ada pada pandemik ini, peluang-peluang PDPR ini, peluang-peluang digital pendidikan ini peluang-peluang. Jangan tengok sebagai ancaman, jangan tengok sebagai something yang tak bagus. Kita ambil yang baik. Apa saja berlaku mesti ada hikmah. Apa yang kita tengok ini mesti ada sebab. Dan kita cuba leveragekan, kita cuba ambil kesempatan ke atas yang positif, yang hikmahnya, yang bagusnya, yang sebabnya yang bagus itu untuk kita do something. This is the time. Inilah waktunya untuk kita berubah dengan kerana pandemik, dengan kerana PDPR, dengan kerana pendigitalan pendidikan. We have to do something supaya pelajar-pelajar kita dapat bukan takat abad ke-21 tadi, tapi dapat juga masa depan yang lebih macam kata, saya tak kata lebih baik, tapi masa depan yang boleh membantu mereka untuk lebih maju ke hadapan. Okay. Kita faham pendidikan itu penting, tetapi kalau mereka nampak adalah gaya hidup, duit yang dicari, bisnes yang dibuat, so we have to do something lah. Kalau kita tak ubah, kita akan kekal nak kata apa, lama kelamaan kita akan tak diperlukan. Senang kata gitulah, tak diperlukan. So that's why hari ini saya diminta untuk buat topik ini. Saya just nak share lah satu cerita. Pernah dengar tak cerita ni? Emang pernah tengok cerita ni? Tak pernah. Cikgu Saidah tak pernah. Cikgu lain ada pernah tengok cerita ni? Tak pernah Okeylah, kita dengar cerita dululah. Nah. Orang kan saya start pada satu masa yang dahulu. Okay. Memang pada satu masa dahulu. Buku ini memang dilukis oleh satu artis barat, rasa 70-an gitu tak ingat saya. Okay. Pada suatu masa dahulu ada sebiji telur katak dan sebiji telur ikan menetas dalam satu kolam. Okay, jadi keluarlah anak ikan dengan berudu itu dapat telur dan mereka pun berkawan. Mereka berkawan sejak kecil, sejak lahir. Okay. Katak dan ikan ini. Okay. Lama kelamaan katak semakin besar, ikan pun semakin besar. Tapi bila katak semakin besar, dia dah boleh pergi keluar. Dia amphibian, dia bolehlah hidup dalam air dan hidup di luar air. Dia pergi merantau, and then one day dia balik. Okay. Dia lepas merantau, katak ni merantau lama, dia balik. Dia datang jumpa kawan dia ikan. Kata best lah pergi keluar, pergi jalan-jalan tengok apa yang kat luar. Dia kata cerita kat saya apa yang nampak kat luar, apa yang menarik kat luar. Ikan cakap lah. Okay. Katak kata, saya nampak burung. Burung cantik. Mereka ada bulu, berwarna-warni, ada sayap boleh terbang di angkasa. Betul tak apa yang katak cakap? Betul tak apa yang katak cakap tentang burung? Betul Ada silap tak penjelasan dia? Ada mana yang tak betul dia cakap tentang burung? Tak ada Okay. Apa yang ikan fikir tentang burung? Inilah burung dalam kefahaman ikan. Ini kefahaman burung, kefahaman burung yang ada dalam ikan lah, ikan fikir inilah burung. Betul tak? Betul tak ikan
Ikan betul ke salah? Salah? Nak tahu ikan salah? Ikan betul. Okey, kenapa ikan betul? Kenapa ikan betul? Kenapa ikan salah? Itu persepsi dia. Dia faham begitu, tak salah. Okey. Okey. Saya terima dua jawapan. Yang kata betul tu betul, yang kata salah pun salah. Yang betul salah tu betul. Okey, dua-dua tu betul. Salah tu betul, betul tu betul juga. Okey, dua-dua adalah betul. Okey. Kita teruskan cerita, nanti kita tengok betul salah. Okey, seterusnya. Kata-kata saya nampak ada lembu. Lembu besar, ada tanduk, makan rumput. Okey. Cerita kat saya apa yang ikan faham tentang lembu? Apa bentuk lembu dalam kefahaman ikan? Sekali lagi, kata tak salah kan? Kata tak salah kan? Okay. Kata cerita betul kan? Okay. Cikgu dah pandai bentuk ikan. Betul lah tu. Okay. Inilah kefahaman ikan tentang lembu. Sekali lagi, ikan salah ke? Ikan kreatif. Ikan salah ke? Tak juga Okay. Tapi kita tahu ikan salah kan? Okay. Okay, last kali. Ini hebatlah. Okay, dia nampak, dia kata, kata-kata nampak manusia. Manusia paling menarik. Mereka pakai baju, ada manusia besar, ada manusia kecil. So, apakah rupa kita di mata ikan? Okay, bagi gambaran. Okay, kita rupa ikan. Okay, manusia itu kita berupa seperti ikan. Cikgu dah pandai. Inilah manusia. Okay. Saya tahu cikgu ni ada duduk seorang-seorang ke, duduk dengan siapa-siapa tengah tengok webinar hari ini. Saya harap dia taklah gelak seorang-seorang. Okay, inilah rupa kita. Inilah rupa kita di kefahaman ikan. So, apa yang kita dapat belajar daripada cerita katak dan ikan? Alien. Apa yang kita belajar daripada katak dan ikan? Generasi Z macam ikan. Okey, jadi Cikgu Nazar kata generasi Z macam ikan. Jadi, apa kena buat? Katak macam cikgu. Okay. Belajar kena experience. Perlu visual. Okay. Okay. So, katak tak salah. Okay. Katak adalah cikgu. Ikan adalah pelajar lah. Okay. Katak tidak salah dalam penjelasan dia. Katak cuba mendidik ikan dengan betul. Dia dah bagi jawapan betul dah. Tetapi ikan tak dapat memainkan benda yang betul itu. Kerana mungkin tak ada pengalaman, tak dapat lihat, tak diberikan yang visual. Okay. Okay. Daripada bebel baik tunjuk gambar straightforward. Okay. Okay. So itu adalah yang kita nampak cerita ini. Saya harap kita semua bukan katak ya. InsyaAllah kita bukan. Okay. So inilah gambaran pembelajaran yang berlaku situasi 1, situasi 2. Boleh faham ke beza situasi 1 dengan situasi 2 dalam gambar di atas yang ditunjukkan ini? Situasi 1 dengan situasi 2. Nampak beza tak? Ke sama je? Siapa nak bagi jawapan apa maksud situasi 1, apa maksud situasi 2? Situasi 2, ya, silakan. dia bagi orang tu survive for a long time. Okay, situasi 1? Situasi 1 ni just bagi makan saja. Makan saja. Okay, masih Cikgu Juliana. Okay. So situasi 1 macam ni cikgu kata bagi makan, spoon feeding. Okay, bagi makan. Bagi ikan. Okay, situasi 2 tunjuk cara untuk memancing. Okay, situasi 1 diberi ikan, situasi 2 belajar memancing.
Situasi 2 adalah pemudah caraan. Okay. So cikgu tu yang kat kanan tu cikgu. Okay. Yang kepala otak buka itu pelajar. Kalau situasi 1, cikgu mencurahkan ilmu kepada pelajar. Tapi pelajar tak happy. Okay. Situasi 2, cikgu membantu pelajar untuk membina jalan untuk terima ilmu. Pelajar membina sendiri jalan untuk terima ilmu. Pelajar happy. Okay. Kita tak memberi ikan kita memberi kemahiran untuk memancing. Seperti yang cikgu kata tadi, ada cikgu tak kat chat tu. Jadi cikgu kerja dia bukan mencurah ilmu. Cikgu kerja dia adalah membantu pelajar membina ilmu mereka sendiri. Barulah pelajar seronok. Sebab pelajar akan seronok untuk buat. Kalau macam sesi 1 pelajar terima je tak buat apa-apa, mereka rasa tak seronok. Tapi kalau sesi 2, kalau mereka diberi peluang untuk do something about dia pembelajaran, mereka seronok. Itulah generasi kita. Generasi kita sekarang memang macam gitu. Kalau kita teruskan dengan kaedah lama kita, teruskan memberi ilmu, memberi. At the end of the day, after 2 bulan, tak tahu berapa banyak mereka ingat. Okay, saya tanya cikgu Cikgu ingat tak apa yang cikgu belajar kat sekolah dulu? Apa benda yang cikgu paling ingat masa belajar kat sekolah dulu? Okay, kita mungkin fikir soalan lain Soalan yang begini Kita ubah soalan sikit. Okay. Apa benda yang cikgu paling pandai? Topik mana cikgu paling pandai? Subjek apa cikgu paling pandai? Ataupun kemahiran mana cikgu paling pandai? Ada tak? Okay, ada Ada benda paling pandai. Okay. Cikgu pandai sebab dengar dalam kelas ke? Duduk, masuk kuliah, dengar, lepas tu cikgu pandai. Begitu. Ada siapa yang duduk, dengar, dia pandai? Kalau cikgu pandai matematik, kerana cikgu mengajar matematik. Okay. Cikgu pandai matematik kerana cikgu mengajar matematik. Cikgu explore sendiri, cikgu baca sendiri, cikgu buat soal sendiri, cikgu cuba sendiri, baru cikgu boleh mengajar. Bila cikgu mengajar, cikgu semakin pandai. Semakin cikgu mengajar, cikgu semakin pandai. Bukan pelajar semakin pandai. Cikgu makin mengajar, cikgu makin pandai. Bukan budak makin pandai. Sebab cikgu yang sedang aktif berfikir, aktif buat, aktif tengok, aktif nak buat. Sedangkan pelajar tak aktif. Okay. Benda yang cikgu aktif buat, tugasan yang cikgu buat, itu yang cikgu ingat. Sama juga dengan pelajar. Pelajar lebih ingat tugasan daripada ingat apa yang cikgu bincang atau cakap dalam kelas. Kecuali benda-benda yang tadi menusuk jiwa tu kan. Kenapa menusuk jiwa tu masuk? Sebab itu benda yang cikgu fikir. Minds on, tengah buka minda. Apa cikgu buka minda masa tu? Nak pay attention ataupun nak tahu jawapan, itu benda yang akan masuk. Benda yang cikgu tak nak tahu ataupun tak minat tahu, cikgu cakap macam pun tak masuk kecuali cikgu buat. Okay. So dia ada beberapa cara. Pelajar aktif ataupun terbuka nak terima, okay, ataupun pelajar buat, ataupun pelajar mengajar kawan lain. Itu benda yang buat dia ingat apa yang dia belajar. Ini a few things. Dia bukan itu saja, tapi ada banyak. Kenapa ini berlaku? Okay. Saya tak nak cerita yang teknikal sangat, nanti kan confuse. Okay. Mungkin saya cerita jauh sikit, saya cerita yang simple lah kot. Skema. Okay. Ada pakar kata, okay, ni teori pembelajaran. Dia kata teori sebab dia belum dibuktikan. Sebab kita buka otak, tengok ada ilmu. Tak boleh. So dia kekal teori. Teori itu daripada kajian yang mencari apa-apa yang imply, inference kepada dia dan kita hasilkan penjelasan. Itulah teori lah. So teori pembelajaran ada yang mengatakan bahawa ilmu itu macam skema. Okay. Satu konsep, satu skema. So kita kata telur satu skema. Okay. Skema itu boleh berkembang. Telur putih, telur kuning, kulit telur ayam. So skema. Okay.
Dan skema ini boleh berkembang. So skema 1 dia berkembang. Jadi kalau kita nak belajar ilmu baru, dia mesti dilekatkan ke atas ilmu sedia ada. So dia berkembang. Dia bukan pop datang. Dia kena dikaitkan dengan kehidupan seharian, dia kena kaitkan dengan ilmu sedia ada, barulah benda itu akan melekat, dia akan berkembang. So itu skema. Okay. Saya harap kita boleh terima benda simple itu. Ini apa? Burung. Burung. Mana cikgu tahu ni burung? Dia terbang. Dia terbang. Okey. Dia terbang, dia adalah burung Okey, saya terima jawapan tu dulu. Dia terbang, dia adalah burung. Okey, next. Okey, kita tahu burung adalah satu skema. Dalam otak kita ada skema burung. Okey. So, ni wakilkan skema lah. Okey, burung dia apa? Terbang. Burung apa lagi? Burung terbang. Burung apa lagi? Ada paruh. Ada paruh. Okey. Burung apa lagi? Ekor. Ada ekor. Ada bulu pelepah. Cantik. Burung sayap. Okey. Saya terima semua jawapan di chat juga. Dan yang bercakap di mic masih. So, itu semua satu skema. Okay, dia punya semakin berkembang-kembang. So, itu satu skema. So, bayangkan ini satu skema. Konsep burung. Okay, next gambar. Ni apa? Burung. Kenapa burung? Sebab nampak ada paruh. Ada paruh. Masih ada lagi bulu pelepah dia, cuma tak terbang lah. Okay. Tapi dia boleh terbang lah kan? Boleh terbang. So, ni burung. Apa nama burung ini? Ada tahu burung tak? Siapa pandai biologi? Burung apa ni? Tak, saya burung murai ke tak tahu, saya tak pasti. Okay. Katakan ni burung murai. Okay. So, dia dah tahu satu konsep simple. Burung boleh terbang. Tadi katakan burung boleh terbang. Kita ambil konsep paling simple Burung boleh terbang. Jadi ini pun burung sebab dia boleh terbang. Okay. Konsep paling simple. Dan skema itu berkembang. Itu panggil proses asimilasi. Dia masuk. So, ilmu sedia ada, burung boleh terbang. Dia nampak lagi satu burung lain, dia boleh terbang. So, ini pun burung boleh terbang. Nama dia burung, katakan burung murai. So, dia assimilate ilmu baru. Ilmu baru masuk ke ilmu lama. Okay. Ataupun ilmu sedia ada. Okay. So, dia asimilasi. Assimilate. Okay. Jalan-jalan. Nampak lagi. Ni apa? Apa makhluk ini? Burung juga. Burung juga. Tu burung pipit sorry tadi burung pipit saya tak pandai. Okay, ni burung apa? Macam merpati. Macam merpati. Okay, so tambah lagi. So tu asimilasi, tambah lagi ilmu. So burung ada burung pipit, ada burung merpati. Okay, dia punya ilmu dia semakin berkembang sebab dia berlaku proses asimilasi. Okay, now. Dia jangan nampak ini. Apakah ini? Burung. Apakah ini? Apakah ini? Kenapa tahu kapal terbang? Yelah cikgu tahulah kan kalau budak kecil so dia pada burung. Yang terbang tu burung. Ini pun terbang. Tapi mak kata ini bukan burung. Anak sayang oi, ini bukan burung. Ini apa? Ini kapal terbang. Dia kata, mak ini boleh terbang. Kenapa dia bukan burung? Sebab dia bukan benda yang hidup. Okay, kapal terbang bukan benda hidup. So dia bukan burung. So dia akan berlaku proses akomodasi di mana dia adjust ilmu sedia ada dia untuk terima ilmu baru. So dia kata burung adalah benda berterbang tapi bukan semua benda terbang adalah burung. Kerana benda yang hidup sahaja kalau terbang, okey. Yang tak hidup kalau terbang dia adalah kapal terbang. So itu adalah pembelajaran menerusi proses akomodasi. Tetapi untuk boleh berlaku proses ini, dia mesti ada something. Tadi apa yang buat dia nak tahu? Apa yang buat dia berlaku asimilasi dan akomodasi? Saya pernah mencuba. Apa yang buat dia
nak belajar. Apa yang buat dia berlaku proses asimilasi ataupun berlaku proses akumulasi. Ada nak cuba-cuba tak? Perbandingan, okay. Okay, something berat boleh terbang. Dia tanya soalan. Okay. Lagi tak? Apa yang trigger dia nak belajar? Apa yang trigger dia berlaku asimilasi? Apa yang trigger dia berlaku akomodasi dalam pemikiran dia, dalam otak dia? Dan siapa dapat tangkap? Dia cakap dengan mak dia. Dia tahu salah, pandai. Okay. Dia tahu salah. Okay. Dia cakap dia, ini bukan burung. Ini kapal terbang. Tapi dia terbang. Okay. Dan berlaku perbandingan, berlaku persoalan, berlaku jawapan salah. Ini dipanggil sebagai berlaku ketidakseimbangan kognitif. Apabila pelajar kita terima konflik, terima benda yang yang dia tak faham ataupun dia diberitahu dia tak faham atau diberitahu dia salah, okay, then masa itu berlaku ketidakseimbangan kognitif. Bila berlaku perkara itu, masa itulah dia akan terbuka nak belajar. Kalau tak ada benda tu, tak nak mau belajar ataupun susah nak belajar, kurang motivasi nak belajar, tak ada sebab nak belajar. So kita kena create that ketidakseimbangan nak belajar. That is the starting point. Okay. Macam nak create benda tu, okay, kita ada proses engagement. Proses engagement ini boleh jadi kita bagi masalah, bagi situasi, kita buat demonstrasi, tunjuk. Okay. Tunjuk satu magic show ke benda, tapi nak create that conflict, nak create that contradiction. Kita nak hasilkan konflik ataupun sesuatu yang dia ingat dia dah betul, tapi dia salah sama ini. So itu demonstration yang kita tunjuk kat dia. Kita panggil magic show lah, tapi bukan magic pun. Kita tak contradict daripada apa yang mereka ingat mereka betul selama ini. Engagement tu pun dah bentuk motivasi, kenapa dia kena belajar. Ataupun stimulasi, ataupun gamifikasi, ataupun tournament ini adalah macam pertandingan. Okay. So all this boleh menjadi perkara-perkara yang kita boleh pakai sebagai starting point untuk dia nak belajar. Kita nak belajar, kita belajar bukan just suruh masuk kelas belajar, masuk online belajar. No, dia ada perlu ada sebab untuk nak belajar. So that's why untuk dia nak belajar, kita nak dia nak belajar, kita bukan nak dia spoon feed ataupun terima, kita nak dia yang nak belajar, dia nak bina ilmu sendiri. So kita kena bagi something yang dia boleh nak start. Benda ini panggil benda engagement ini. Macam saya kata, banyak contoh, tapi bukan limited to this. Kalau cikgu ada idea lain, sila pakai. Okay, so these are just some of the examples yang boleh pakai untuk engagement. Selepas dia engage, selepas dia kata nak belajar, selepas dia nak tahu, selepas dah sampai ke peringkat itu, the next one kita kena bagi dia facilitate, memudahkan dia untuk cari jawapan, mencari ilmu itu. Itu adalah langkah seterusnya. So boleh buat pembelajaran aktif, okay, lebihkan pembelajaran daripada pengajaran, okay, fokus pada pembelajaran. Kita design pembelajaran, bukan design pengajaran. Ingat kita design pembelajaran, kita tak design pengajaran. Kita fikir apa yang boleh buat dia belajar, bukan fikir apa yang kita boleh ajar mereka. Kita fikir apa yang buat mereka, bantu mereka boleh belajar. Bagi bahan tertentu ke, guidekan dia ke link tertentu ke, video YouTube mana tertentu ke, apa yang dia kena buat ke. So kita facilitate mudah cara, okay, mereka untuk bina ilmu. Dan last sekali kita transferkan ownership tu kepada mereka, memberi keyakinan kepada mereka bahawa apa yang mereka buat ini adalah proses pembelajaran dan mereka telah belajar something new tanpa cikgu membebel, tanpa cikgu mengajar secara direct. Okay, so kita kena transfer the ownership pada mereka. Mungkin itu langkah pertama. Tapi as a start, benda yang utama adalah kita start engagement dulu. Bukakan dia untuk dia nak belajar. Itu something yang cikgu kena kreatif. Cikgu lebih kena pelajar-pelajar cikgu apa yang kena buat untuk mereka nak engage, nak buka, nak belajar, konflik, tak faham, terasa nak tahu, nak soal. So those kind of engagement cikgu kena do something. Doesn't have to be something textbook.
It can be something game ke fun ke apa, saya tak tahu. Itu cikgu lebih kenal pelajar-pelajar cikgu. Okay. Dan saya just nak nak carankan untuk lepas pandemik ini, sebagai pensyarah matrik, kita boleh do something lah untuk berubah cara kita berhadapan dengan pelajar kita. First, dari segi engagement, jadikan pelajaran lebih seronok dan penting sebab pelajar JCZ ini suka begitu. Kita susun dan merancang pembelajaran, bukan pengajaran. Yang kedua, memberi keyakinan kepada pelajar-pelajar kita bahawa mereka boleh belajar, mereka boleh pandai, okay, lebih pandai daripada cikgu. Okay. Kalau mereka belajar sendiri. Boleh. Okay. Kena bagi mereka encouragement. Habis PPR ini, dia dah belajar topik ini, kena bagi dia encouragement, uji dia sikit dan tunjuk bukti kat dia, dia dah pandai. Okay. Tanpa cikgu mengajar secara langsung. Dan ketiga, kita kena bagi dia kemahiran. Bukan memberi ilmu semata-mata tapi kemahiran. Okay. Kemahiran itu penting, macam saya cakap tadi lah, untuk mereka survive di abad 21. Dari segi pentaksiran, kenalah pentaksiran yang boleh memberikan mereka keyakinan apa yang mereka tahu. Bukan menguji hafalan, bukan menguji apa yang mereka dah masuk dan keluar. But essentially apa yang mereka boleh respon. Okay? Dengan apa yang mereka faham, mereka boleh respon. Mereka boleh selesaikan masalah, mereka boleh fikirkan jalan yang lain, mereka boleh kreatif, mereka boleh analisis, mereka boleh memberikan something yang orang tak nampak. So all these things adalah pentaksiran alternatif yang kita kena cuba bagi pelajar kita. Dan last sekali adalah sokongan dan motivasi. Kita kena sentiasa memberikan sokongan kerana kita tahu pelajar kita jenis Z ini, saya minta mak cakap kata Nila, mudah koyak. Okay, sikit-sikit terasa ke, sikit-sikit rasa salah ke, sikit-sikit hilang keyakinan ke, adalah, okay, bukan semua, tapi kita kena sentiasa mereka berikan motivasi, sokongan, penghargaan, pengiktirafan, sedikit pujian, okay, you dah pandai, you dah boleh, sikit lagi, okay, you dah boleh sampai, you dah boleh pandai. So these are a few things yang kita boleh cuba tengok balik kurikulum kita. Okay, cara pengajaran kita, cara kita uruskan pelajar kita, cara kita uruskan pengajaran pembelajaran kita untuk supaya kita boleh menghadapi jenis CZ kita dengan lebih baik. Sekali lagi, bukan salah mereka, ada sikap-sikap tertentu. Okay, bukan totally salah mereka. Tapi situasi, keadaan semasa, teknologi, asuhan didikan ibu bapa jenis CX, semua itu ada menyumbang, okay, kepada apa yang membentuk mereka sekarang. Apa yang mereka jadi apa sekarang adalah banyak benda-benda di luar kawalan mereka. So that's why it's not totally their fault. Kalau ada benda-benda yang kita tak senang dengan jenis Z ini, tetapi kita kena buat something lah. Selepas kita kenal mereka, tahu PL mereka, it's up to us to change. Okay. Jangan kata dulu saya boleh je, saya dulu buat macam ni okey je, survive je, pandai je, hidup je, jadi kita tak boleh cakap gitu lagi dah. Okay, tak boleh cakap gitu lagi dah. We have to do something, we have to change. Kalau kita tak berubah, masa akan ubah kita. Okay, kalau kita ubah, something else akan ubah kita. Okay, kita tak mau kita ketinggalan lah, insyaAllah. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya janji dengan Puan Ernie, Pak Suku saya kena berhenti. So Allahu'alam, masih banyak semua, saya buka lah kot untuk soalan-soalan ke ataupun komen-komen, cadangan-cadangan, silakan. Kalau siapa nak kongsi apa yang lebih baik, silakan. Okay, masih saya kembalikan pada Puan Ernie. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Dr. Fatin Aliyah atas perkongsian yang sangat berilmiah sebentar tadi. Terasa penuh lah di dada dengan otak saya dengan ilmu-ilmu yang Prof curahkan. Jadi mungkin ada sebarang soalan daripada rakan-rakan pensyarah, para pensyarah, rakan-rakan pensyarah, tuan-puan bolehlah menyuarakan juga sebarang cadangan seperti yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi ataupun soalan di ruangan chatting ataupun mungkin boleh saja unmute mikrofon untuk soalan. Saya buka kepada sesi soal jawab terlebih dahulu. Silakan kalau ada soalan ke, nak cadangkan apa nak buat ke. Nak offer bawa Didi tu apa? Didi. Oh.
kita ramai pensyarah fizik, pendidik fizik di sekolah pendidikan sekarang ni. Bukan saya seorang, ada ramai lagi, Dr. Nur Farah Wahida, Dr. Muhammad Hadi Bunyamin, Dr. Nina, Dr. Nozana. Kita bukan saya seorang, ramai je insyaAllah. Okay. No problem, nanti saya sharekan slide. Okay, nanti saya bagi kat Puan Erni. Boleh. Untuk pengetahuan semua, kita record juga kursus pada hari ini dan insyaAllah nanti Jawatankuasa akan upload di YouTube College untuk program di bawah program online. Prof. Okay, tak apa. Okay. Tiada sebarang soalan ke daripada rakan-rakan pensyarah? Ada cadangan ke kalau nak buat apa yang I think kena collectively semua pensyarah di College Matrikulasi Selangor kena do something lah. Saya faham ada persaingan antara kolej matrikulasi, but lihatlah kemenjadian itu sebagai satu hasil, not just keputusan CGPA, pelajar-pelajar matrik atau mereka masuk ke universiti mana. I think tengoklah benda-benda yang investment, long term investment. Kita invest hari ini, mungkin hasilnya lepas 20 tahun. It's not hari inilah kita nampak hasil dia. So saya ya. Cuma saya nak beri pendapat sikit, bukan pendapat lah, satu. Boleh, silakan. Boleh kita bukan pendapat lah, pandangan saya. Ataupun soalan juga sebenarnya. Kenapa kalau dulu, saya dah lama mengajar ya Prof. Dah hampir nak masuk 20 tahun dah. Kalau dulu kita dapati student kita ni memang kuat, mental. Macam tadi kan Prof kata yang generasi sekarang ni dia cepat koyak kan. Jadi memang kita nampak lah benda tu. Kalau dulu kita nak dengar student stress sampai nak potong tangan tu susah lah nak dengar. Betul. Tapi sekarang ni kita kerap dengar. Betul. Itu berlaku macam tu ya. Seperti yang kata tadi lah, kita dulu cikgu menghadapi generasi Y. Y tak sama dengan generasi Z. Di mana generasi Z sekarang ni macam first of all kurang kesabaran, dua pendedahan media sosial dan dunia digital yang sangat berbeza dengan generasi Y. Sesuai cikgu tak nampak perbezaan tu. Tak nampak ada pelajar-pelajar yang jenis yang cepat kuat tu kot. Tapi yang kena ingat juga generasi Y ini diasuh oleh baby boomers, generasi sebelum tu. Okay? Dan generasi Z ini diasuh oleh generasi X. So dia ada banyak faktor yang buatkan keadaan seperti itu. Kita tak boleh, itu saya kata kita tak pakai kaedah yang sama untuk kita belajar kepada pelajar kita. Even pada pelajar yang berbeza kohort dan generasi pun kita tak pakai lagi dah kaedah yang sama. That's why kenapa ada banyak faktor tapi realitinya itu sedang berlaku dan pelajar kita memang sedang menghadapi benda itu. That's why perubahan bukan setakat dari segi kaedah mengajar tapi juga pada konten dan kurikulum. Saya faham itu bukan di bawah kawalan dan kuasa cikgu-cikgu, tapi at least dari segi kaedah penyampaian, dari segi kaedah kita menguruskan pelajar kita kena lain lah. Kena lain. Memang mencabar, memang di luar daripada apa yang cikgu dilatih. Okay, saya tahu cikgu tak dilatih untuk menghadapi generasi Z ini semasa belajar kat universiti ke, dekat IPG ke. Tapi realiti sekarang macam ginilah cikgu. Saya pun susah nak cakap kenapa itu. Tapi sebagai seorang cikgu kita kena faham dan berubah. Berubahnya dengan cara kita memahami pelajar-pelajar generasi Z kita macam mana dan apa yang kita buat untuk bantu mereka. Kena bantulah. Kita nak kata tak apalah, biarlah mereka tak survive ke. It's not like that anymore. Okay. Ada soalan Cikgu Nur Ashikin, apa tindakan atau perubahan yang universiti untuk terus relevan untuk GZ dan GC seterusnya? Boleh bercontoh specific approach. Okay. Untuk pelajar jenis baru ini, kita memang kena jaga lebih daripada biasa. Memang kena cakna, ambil tahu apa yang sedang mereka buat, apa yang sedang mereka hadapi. It's not like kita biarkan mereka akan jadi pandai ke, mereka akan buat. So untuk itu, okay, cara spesifik yang kita boleh pakai adalah kita sekarang ni ada pergi pada work based learning. Masuk work based learning ini, kita bagi pelajar pendedahan tentang kerja mereka pada masa depan.
So mereka akan belajar sambil bekerja ataupun belajar di industri, di tempat kerja. So itu antara benda yang kita sekarang ni sedang go forward lah. Dan Kementerian Pengajian Tinggi pun ada keluarkan satu rangka panggil Excel, EXCL, okay. Boleh cari kot Excel tu, okay. Satu rangka Excel untuk membantu universiti untuk berubah kurikulum, berubah cara pengajaran supaya pelajar-pelajar kita boleh lebih ke hadapan lah. Dan memang generasi Z ini bukan mudah, dan kaedah Excel ni ada yang saya suka yang ideal lah, dan untuk Excel tu ideal di mana pelajar diberikan pendedahan terus tentang dunia pekerjaan. So mereka faham kenapa mereka kena lebih kental, mereka faham kenapa mereka kena lebih resilient lah dalam kena belajar dari sekarang, how to survive. Itu antara pendekatan yang kita pakai, WBL, Work Based Learning. Saya bagilah kot dekat chat. Itu contoh Work Based Learning. Okay. Dan kita memang letakkan setiap pelajar kita spesifik, betul-betul ada rasa akademik, ada PA, dan PA ini kena cakna lah dengan keadaan pelajar-pelajar mereka di bawah mereka. Itu antara yang kita buat untuk bantu dari segi tadi cakap cepat kuat itu kan. Tapi Alhamdulillah, saya rasa pelajar-pelajar kita memang ada yang kata stres, belajar online di stres, sikit-sikit stres, putus cinta stres, semua stres. Tapi Alhamdulillah budak kita pun bolehlah, okay, masih di bawah kawalan, taklah kata nak terus potong tangan dan sebagainya kan. Alhamdulillah, benda tu masih boleh kawal, dan yang penting kita kena cakna dan kena lebih sayang lah, kena lebihkan kasih sayang. Dan seperti yang Cikgu Hanafi kata, advice and guide. Saya rasa itu penting, dan kena ada buddies, ada rakan kawan-kawan mereka bersama, sebab mereka jenis yang makhluk sosial ini. Makhluk sosial, lebih sosial, dan kita kena banyak sikit bagi kerja-kerja assignment kumpulan supaya mereka dapat lebih seronok nak buat assignment tu, sebab memang sosial kan. Dan mereka pun boleh belajar kemahiran team working kalau kita bagi assignment kerja-kerja berkumpulan ini, insyaAllah. Okay. Allah Alam, saya tak pasti saya menjawab tak, okay, soalan Cikgu Nur Ashikin. Kalau tak clear boleh tanya lagi. Silakan kalau ada soalan ke komen ataupun nak beri cadangan ke apa yang saya pun boleh belajar dari cikgu-cikgu juga kalau cikgu nak komen ke, beri idea ke. Assalamualaikum Prof, saya ada soalan. Saya nak tanya sebab tadi Prof ada cerita sebab kalau contoh daripada in terms of group work kan, sebab setakat ni yang saya buat lah, adalah beberapa aktiviti yang saya buat secara group work. Tapi daripada segi kita nak kata, kita nak nilai keberkesanan ke ataupun nak memaksimumkan pelibatan semua, sebab ada juga yang cakap ada group member yang ahli tidur, dia tumpang je. Sebab mungkin saya pun tak berapa mahir lah untuk macam ni nak kata, untuk design the lesson tu untuk melibatkan semua secara aktif tu. Mungkin Prof boleh bagi cadangan. Okay, saya dah type dekat chat ada 3 benda. Okay, yang pertama, kaedah yang paling bagus untuk kerja kumpulan adalah cooperative learning, bukan collaborative learning. Ada basic sikit. Cooperative learning ini setiap pelajar ada peranan. Kalau seorang tak buat, satu kumpulan akan jatuh. Dia macam satu pasukan bola sepak. Ada orang jadi keeper, ada jadi attack, ada jadi midfield, ada jadi defense. So setiap orang ada peranan. So itu cikgu boleh design. Okay, cikgu boleh design kerja ini. Okay, apa peranan kena lantik, ahli kumpulan kena lantik ahli-ahli tertentu untuk fokus topik ataupun kerja-kerja tertentu. So that kind of corporate learning, setiap ahli. Dan bila kita bagi kerja kumpulan, kita kena ajar. Okay. Saya selalu dengar orang kata nak belajar kemahiran team working ni, letak dalam kumpulan dah. No, you cannot do that. You kena ajar. So cikgu kena belajar sikit how to form teams, how to work as a team. Cikgu kena
bagi tahu brief dekat pelajar apa maksud kerja kumpulan, apa peranan masing-masing, apa kena buat kalau ahli kumpulan tak buat kerja. So those kind of things cikgu kena brief kat pelajar sebelum mula kumpulan. So itu kena ajar juga that kind of thing, kena brief sikit. Okay. And then tools yang kedua berpakai adalah peer assessment. Peer assessment adalah pentaksiran rakan sebaya lah. So setiap ahli kumpulan diberikan kuasa, diberikan sikit markah lah. Lebih kurang macam setiap orang boleh beri dia, setiap ahli kumpulan ada kuasa untuk memberi markah kepada kawan-kawan mereka. So kita bagi satu rubrik, bercari tidak banyak peer assessment for group works, bercari untuk setiap pelajar menilai kawan-kawan. So tak adalah nak buat free rider ke, sleeping partner ke, so that kind of thing dapat dikurangkan. Dan last sekali, reflective journal. Reflective journal ni bukan macam tulis setiap hari, but after macam kita ambil satu tempoh, lepas 3 minggu lepas group assignment itu ataupun group work itu, suruh pelajar tulis secara ringkas, okay, dalam masa 2 minit apa yang mereka belajar daripada kerja kumpulan itu. Student cerita apa yang mereka faham dan buat. So those kind of thing kita boleh tengok daripada reflective journal tu, kita baca. So tulis ringkas je, satu page je ataupun half page sahaja, tulis dan kita nampak orang yang buat kerja, mereka dapat tulis reflective journal apa yang mereka belajar. Yang tak buat kerja, yang tumpang semua tu, nampaklah dia tak buat. So orang tu lah cikgu kena pay attention dan tegur dan sebagainya, ataupun kena do something lah kepada mereka. So mungkin reflective journal boleh buat kat tengah assignment ataupun selepas hantar assignment. Okay, so boleh pakai reflective journal itu untuk memantau ataupun melihat siapa sebenarnya yang bekerja. So cikgu kena buka platform jugalah untuk belajar hadapi konflik. Okay, kena ajar mereka macam nak hadapi konflik dan berkumpulan. So macam mana untuk tegur kawan, macam mana untuk minta kawan bekerjasama, macam nak monitor kerja-kerja kawan. Ketua kumpulan ada peranan dia, macam kata confident learning, setiap orang ada peranan. So ketua kumpulan ada peranan, pencatat ada peranan, presenter ada peranan. So masing-masing ada peranan, so masing-masing kena buat kerja masing-masing. So that's why kaedah kita buat teamwork kerja kumpulan itu is not just ini kerja, you 4 orang selesaikan nak hantar. Kalau kita buat macam kita memang ramai free riders lah, ramai sleeping partners. So boleh cuba insyaAllah benda itu. Okay ke cikgu Khadijah? Okay Prof, thank you. Sama. Ada lagi ke soalan ke ataupun komen, silakan. Just last pesan kalau kata soalan. Just last pesan, saya minta maaf kalau saya silap bercakap, kalau siapa tersinggung, saya tak ada niat apa-apa yang tak baik. Saya hanya setakat berkongsi. Kalau saya ada salah cakap, salah silap apa yang saya cakap tu fakta tak betul, boleh email saya, betulkan saya, itu email saya di situ. Okay, yang kedua, saya faham apa yang saya cakap ini mungkin ada yang tak terima ataupun macam rasa susah nak buat, macam tak sampai, ataupun mungkin ada yang rasa itu tak berlaku lah, saya nak business as usual lah. Okay, saya tak ada paksa siapa-siapa kena berubah. Tapi saya nampak apa yang berlaku sekarang, cikgu pun nampak sendiri realiti apa yang berlaku pada anak-anak pelajar kita. Okay, kalau kita tak do something, saya tak risau pasal cikgu, saya risau generasi masa depan negara kita. Itu saya lebih risau. So cikgu menyentuh ramai pelajar melalui college metrik ini, menyentuh ramai pelajar-pelajar, diharaplah kita do something untuk mengubahlah keadaan ini di mana kita faham itulah jenis kita nampak sendiri, we have to do something about it. Kalau tak buat banyak, ada sikit-sikit, insyaAllah itu benda yang kita boleh menyumbangkan kepada negara kita, kepada masyarakat kita, insyaAllah untuk jariah kita pada masa depan. Saya harap itulah kot yang kita boleh cuba. Apa-apa masalah, apa-apa soalan, masih boleh email saya untuk tanya dan sebagainya. Mungkin saya tak dapat bantu semua. Saya ada kawan-kawan saya di UTM yang boleh saya minta tolong mereka jugalah untuk mereka bantu sekiranya diperlukan. Okay, so itu saja, Allahu'alam. Mungkin kembalikan semula kepada Puan Ernie kot. Terima kasih Profesor Dr. Datin, Profesor Dr. Fatin, jadi Datin bukan Dr. Sasul, maafkan saya. Profesor Dr. Fatin Aliyah Fang Abdullah atas
penerangan dan kemudian soal jawab yang bagi saya dijawab dengan penuh ilmiah lah untuk para penyoal soalan sebentar tadi, dan sebagai moderator lah saya jalankan tugas memberi sedikit kesimpulan Prof daripada yang Prof tadi. Saya senaraikan 3 poin utama saja di sini, iaitu yang pertama yang Prof berulang kali nyatakan kepada kita, terimalah generasi Z ini dengan sifat-sifat mereka yang mungkin kita rasa menyampah kadang-kadang tu, kerana itu bukan salah mereka untuk menjadi sedemikian rupa. Suasana yang lahir ni membentuk mereka sebegitu. Jadi kita perlulah mencari cara bagaimana untuk membantu generasi Z, kemudian bagaimana kita nak menyediakan pelajar kita, anak-anak kita untuk mendapat skill-skill yang perlu pada pekerjaan akan datang. Okay, yang kedua, kita perlu tahu dan sedar bahawa hikmah daripada pandemik COVID-19 ini adalah untuk kita berubah. Sebenarnya kita telah pun dipaksa berubah, mengikut kata Prof tadi, dipaksa berubah. Jadi kita perlu cari yang positif, kita kena berubah dalam sudut yang positif. Dan yang terakhir sekali, yang Prof nasihatkan juga tadi, melalui kajian yang telah Prof lakukan, matrikulasi ini sebenarnya adalah satu tempat di mana pelajar-pelajar melakukan proses perubahan dalam kehidupan. Mereka mengalami life changing. Jadi tempat di mana mereka mencari identiti. Jadi kita sebagai pensyarah dan pengajar di matrikulasi ini perlulah mengambil peluang ini untuk membina kesedaran dalam diri pelajar kita, dan insya-Allah semoga kita berjaya melakukan perkara itu. Jutaan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Dr. Fatin Aliyah Fang binti Abdullah atas perkongsian di webinar pada petang ini. Saya Ernie Julia, moderator pada hari ini, mewakili seluruh jawatan kuasa program webinar petang ini, memohon ribuan kemaafan atas sebarang kesilapan yang kami lakukan. Jadi terima kasih juga kepada semua rakan-rakan pensyarah yang masih setia berada bersama kami sehingga ke saat ini, dan semoga perkongsian ilmu ini akan menjadikan kita semua pendidik yang lebih kreatif, berdedikasi, seterusnya menjadi manusia yang bermanfaat dan sudah pasti menjadi hamba Allah yang lebih taat. Maka dengan itu kita tutup majlis, kita tutup program pada petang ini dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Thank you semua. Banyak-banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Thank you, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Fatin. Jumpa lagi. InsyaAllah cikgu sihat Cikgu Nafi. Ya, sihat. Lagi 2 tahun pension. Sekarang kat mana? KMS lah. Kat situ Dah bukan kat Johor lagi dah? Kamu kan. Tak pernah jauh, memang daripada awal datang 2010 kat sini. Oh, okey. Datang UTM free tu InsyaAllah, nanti. dah lama tak pergi Johor.